lagi sebelum Datuk kita dah 1 Menteri. jam 40 minit ya Mat. Kita Saya ada lagi saya terpaksa tanya sebab saya tunggu Yang Muhammad baru-baru kalau, ni Yang Muhammad kalau tak boleh dengar sikit je, cakap saya sikit. Muhammad. Jawatan kuasa lah, jawatan Yang kuasa. Muhammad. Sikit. Yang Muhammad. Datuk yang Saya Ketua, tak bagi, hari itu Muhammad. Datuk Betul sebut di peringkat Muhammad. Menteri Bengkulu, saya boleh bangkitkan isu-isu yang nak saya bangkitkan. Saya diberikan hanya 12 minit hari itu berucap. Saya nak bertanya kerana dah tunggu lama untuk Yang bertanya. Muhammad, saya mintalah Yang Muhammad. Saya minta Saya untuk tahu Yang Muhammad bijak, pandai, tahu. janganlah macam tu Datuk Intua. Saya tunggu lama ni. Saya berikan laluan kepada kawan-kawan Saya lain. berdua saya teruskan lah, Menteri, ya. Menteri kalau boleh kalau yang Muhammad sikit je Menteri. Yang Muhammad yang tanya dalam peringkat jawatan kuasa, boleh? Ya. Boleh, Ya. Menteri, itu sudah spesifik. Saya nak tanya ni. Boleh ke Menteri? Apa Saya tunggu tu? lama tadi ni. Apa itu? Ada dua perkara. Satu tentang air, kalau jangan lupa. Dan keduanya Air. tentang air nanti. Air. Belum sampai lagi ya? Air akan sampai. Tentang energi, electricity ni, kalau boleh Menteri terangkan pada Dewan ini, kerana persoalan ini nampaknya Menteri mengelak. Persoalan storage tadi, persoalannya yang Menteri tidak huraikan adalah masalah kita dalam di storage teknologi. Apakah kita punya keupayaan untuk menyimpan sebanyak itu, dan sehingga hari ini storage teknologi masih dalam peringkat yang ada yang tidak dikomersialiskan lagi, dan ia merupakan satu hindrance, satu stumbling block dan satu cost juga. Jadi minta Menteri terangkan sikit, saya menunggu untuk. Saya rasa dalam catatan masa perbahasan Yang Muhammad tak sebut storage teknologi ini sebab Sebab tu saya katakan Datuk yang tua, Datuk yang Ya. dipertua minta saya bangkitkan semasa penggulungan menteri. Sebab tu saya tunggu untuk bertanya. saya rasa itu elok kita bincang dalam jawatan kuasa lah. Yang Muhammad, benda macam ni patutnya spesifik, patut dalam jawatan kuasa sebenarnya. Ya. Dengarlah cakap saya Muhammad. Saya dah 5 term dekat sini, mengetahui saya. Ya, kita akui. Kawan yang dipertua, Yang Berhormat Bari Bagan, Batang Sadong dan Mambong telah membangkitkan beberapa isu berkaitan dengan pelaksanaan teknologi hijau, penglibatan golongan wanita dalam program teknologi hijau, penggunaan teknologi hijau dalam mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida, dan penggunaan teknologi nuklear yang dalam jenaan elektrik. Kementerian saya berpendapat bahawa cadangan oleh ahli Yang Berhormat dari Bagan supaya kerajaan mewajibkan penggunaan kelebihan pendapatan minyak dan gas dengan sekurang-kurangnya 20% dalam kelebihan bayaran disalurkan kepada Khazanah Nasional Berhad untuk pembinaan keupayaan dalam sektor utama, termasuklah tenaga boleh diperbarui, kecekapan tenaga dan teknologi hijau boleh dipertimbangkan. Namun begitu, ia perlu diteliti dengan lebih mendalam lagi, terutamanya dari aspek perundangan dan mekanisme pelaksanaannya. Tabung khas tersebut boleh membantu dalam mempercepatkan lagi pembangunan teknologi hijau di negara ini, khususnya dari segi penyelidikan dan pembangunan, bagi meningkatkan keupayaan inovasi dan daya saing di dalam sektor teknologi hijau. Memandangkan kos untuk membangunkan projek-projek tenaga yang boleh diperbarui dan kecekapan tenaga yang tinggi buat masa ini, syarikat-syarikat GLC dilihat mempunyai keupayaan untuk melaksanakan projek-projek seperti ini dan boleh diambil kira sebagai salah satu corporate social responsibility (CSR) yang bukan sahaja dapat menyumbang kepada kelestarian alam sekitar, malah akan mewujudkan peluang-peluang pekerja yang baru kepada rakyat tempatan. Mengenai isu yang dibangkitkan oleh ahli Yang Berhormat Sadong dan Mambong mengenai penglibatan wanita, program-program teknologi hijau, saya ingin menyatakan bahawa kerajaan pada masa ini dalam usaha untuk membangunkan teknologi hijau dengan cara memperbanyakkan lagi program-program dan aktiviti-aktiviti berbentuk kesedaraan dan promosi
untuk meningkatkan kesedaraan rakyat tentang kepentingan teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Program-program tersebut akan dijalankan secara konsisten agar kesedaraan dapat ditimbulkan secara berterusan dan tidak terhenti dalam masa yang singkat sahaja. Tuan Yang di-Pertua bagi menjelaskan penggunaan tenaga nuklear yang untuk menjanaan elektrik seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Mambong, ingin saya menyatakan di sini bahawa kerajaan telah membuat keputusan untuk meneliti option penggunaan nuklear bagi penjanaan elektrik sebagai salah satu penyelesaian jangka masa panjang. Untuk makluman Yang Berhormat, option penggunaan nuklear bagi penjanaan elektrik tidak dapat diketepikan kerana ia dapat menawarkan option yang menarik untuk membekalkan elektrik yang berdaya harap dan dengan harga yang berpatutan. Option tenaga elektrik juga akan mengharapkan penggantungkan kepada jendakuasa gas dan arang batu yang sekaligus mengurangkan pelepasan karbon dioksida. Sehubungan dengan itu, beberapa kajian akan dilaksanakan untuk meneliti keupayaan dan kesediaan negara untuk melaksanakan program pembangunan nuklear bagi penjanaan elektrik bagi memenuhi keperluan bekalan elektrik negara pasca 2025. Ya, 2025. Aspek-aspek yang akan dikaji adalah berkaitan dengan perundangan, kawaselia, pembangunan sumber manusia dan sebagainya. Hasil kajian tersebut akan menyediakan asas yang lebih kukuh bagi membantu pihak kerajaan untuk menimbangkan option penggunaan nuklear bagi penjanaan elektrik. Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Kepong, Seputih, Kuantan, Rambau dan Tenggara di atas keprihatinan dan minat ahli-ahli Yang Berhormat terhadap sektor teknologi hijau. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dari Kepong, Dasar Teknologi Hijau Negara telah menggariskan beberapa matlamat untuk mencapai dalam 3 fasa, iaitu jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Ini kerana kerajaan sedar bahawa transformasi ke arah teknologi hijau memerlukan masa yang panjang dan perlu dilaksanakan secara berterusan sehinggalah ke peringkat di mana teknologi hijau dan teknologi yang mesra alam ini diterima sepenuhnya oleh rakyat, oleh masyarakat dan diterapkan sebagai budaya kehidupan, termasuk dari pihak industri dan pengilang yang akan membekalkan produk dan perkhidmatan yang bercirikan teknologi hijau. Pada masa ini, Kementerian sedang memberi tumpuan kepada program-program berbentuk promosi dan kesedaraan awam yang melibatkan sektor kerajaan, swasta dan masyarakat awam.